Nak tengok support resistance ni dekat time frame H4 je ke? Okay, hi guys, Assalamualaikum. So welcome back to my YouTube channel. Aku Hasnul. So untuk video kali ni aku nak ajar korang berkenaan dengan support and resistance. Benda ni adalah sangat-sangat penting. Topik kali ni aku nak korang dengar betul-betul sebab ini adalah punca segala trading itu berlaku ataupun punca segala pergerakan market itu. Okay, so jom kita continue dengan video. Okay, jadi dekat sini aku ada sediakan beberapa nota berkenaan dengan support and resistance, which is korang kena sangat-sangat tahulah. So kita pergi dulu kepada support. Okay, support ni short form dia S. Okay, so support ni apa? Dia adalah lantai ataupun paras harga terendah yang price pernah capai ketika itu. Untuk resistance pula, dia adalah shilling, paras harga tertinggi yang price pernah capai ketika itu. So aku bagi contoh dekat tepi ni Ini ibarat satu rumah kita. So support ni adalah lantai. Lantai dia berada dekat bawah. Shilling dia berada dekat atas. So maksudnya dekat sini resistance adalah benda yang berada dekat atas dan support adalah benda yang berada dekat bawah. Okay, macam mana kita nak identify benda tu? Okay, kita tengok. Dia adalah untuk support paras harga terendah yang price pernah capai ketika itu. Dekat nota sebelah ni aku dah buat contoh dah. Kalau dekat market, contohlah price dia turun, tiba-tiba dia sampai kat sini, dia naik balik ke atas. So itu adalah paras harga terendah ataupun support. Untuk resistance pula, paras harga tertinggi yang price pernah capai ketika itu. Okey, contohlah price daripada bawah dia naik ke atas. Okey, daripada bawah dia naik ke atas. Sampai kat sini, dia dah tak boleh nak naik dah, dia turun balik ke bawah. So paling tinggi adalah dekat sini. So itu adalah resistance. Dekat sini ada beberapa nota. Pengiraan SNR tidak bergantung kepada warna candle. Macam aku cakap dekat video candlestick hari tu, ada orang jenis suka buat warna candle ni hitam putih untuk bearish dan juga bullish candle. Ada orang yang letak warna biru merah, ada yang letak hijau merah. So benda tu tak kisah. Kadang-kadang ada je candlestick warna merah duduk kat atas. Sebab apa? Dia open naik atas, lepas tu dia turun balik, dia close. Candlestick tu warna merah tapi shadow dia sampai atas. So kita ambil dia sebagai resistance sebab dia duduk kat atas. Jadi yang kedua pula, pengiraan SNR diambil kira sekali dengan shadow. Katalah shadow ni, okay, shadow ni dia turun sampai dekat sini, and dekat sini adalah dekat level, aku bagi satu contoh. Dekat sini adalah level 60. Tapi waktu dia close, okay, dia close candle kat sini kan. Okay, waktu dia close, dekat sini adalah dekat level 60.1. Jadi support dia dekat 60.100 ke ataupun 60, dua-dua pun support. Okay, dua-dua pun support. Tapi bila kita nak ambil kira price tu gerak ke mana, kita ambil kira sekali dengan shadow. Okay, bila kita nak kira berkenaan dengan pergerakan price ataupun dekat mana paling rendah dia pernah turun, kita ambil shadow dia. Okay, jadi ini adalah kefahaman mudah berkenaan dengan resistance. So kita tengok dulu. Terjadi apabila price bergerak dari bawah ke atas tetapi berhenti atau gagal menembusi suatu paras harga dan patah balik kat bawah. So sebenarnya kat sini ada keyword yang korang boleh ingat Dia terjadi bila price bergerak dari bawah ke atas, lepas tu dia berhenti atau gagal menembusi sesuatu paras harga dan dia patah balik kat bawah. So daripada sini kita boleh nampak yang price ni sebenarnya dia buat bentuk apa? Dia buat bentuk V yang terbalik. Dia naik, gagal menembusi, patah balik kat bawah. So dekat sinilah resistance. So untuk support pula, dia terjadi apabila price bergerak dari bawah ke atas tetapi berhenti, gagal menembusi sesuatu paras harga dan berpatah balik ke atas. So keyword dia dekat sini adalah apabila price bergerak. Okay, price bergerak dari atas ke bawah, gagal menembusi sesuatu paras harga dan berpatah balik kat bawah. Daripada benda ni kita boleh identify yang dia macam ni. Dia turun kat bawah, gagal menembusi, patah balik ke atas, bentuk V. So support dia dekat bawah. So ini adalah contoh yang kita boleh tengok menggunakan konsep shilling dan juga lantai, di mana atas ni adalah resistance. Okay, dan atas ni adalah resistance, manakala yang bawah ni adalah support. So dia akan keep continue. Kalau dalam sideways, dia selalu buat benda ni sideways kan. Price daripada atas dia turun ke bawah, lepas tu dia buat apa? Dia sideways. Dia tak break mana-mana resistance ataupun support. Tapi andai kata tiba-tiba dia dapat break resistance ni, maka dia ada potensi untuk naik ke atas. So itu adalah support dan juga resistance. Ni adalah contoh ni yang aku lukis macam tadi, tapi ni lebih spesifik lagi. So support ataupun S ni adalah short form untuk support, manakala R ni adalah short form untuk resistance.
Okay, so bentuk dia sama je. Untuk S ataupun support bentuk dia macam V. Untuk resistor bentuk dia macam V yang terbalik. Dia just terbalik. Resistor dekat atas, support dekat bawah. Okay, ini yang cara nak kena SNR dekat market ataupun kita punya chart. Bila price daripada bawah, dia gerak ke atas. Sampai dekat sini, dia gagal menembusi, dia turun balik ke bawah. So, the moment dia turun balik ke bawah, itu adalah resistance. Okay, aku dah tulis dah, resistance. Lepas tu daripada atas tadi, lepas dia membentuk resistance, dia turun kat bawah. Kemudian dia tak berjaya nak turun lagi, dia gagal menembusi, kemudian dia patah balik ke atas. So the moment dia patah balik ke atas, akan terjadinya support. Dan benda ni keep on continue. Jadi dekat sini aku ada bagi tahu sikit fungsi SNR ni, apa function SNR ni dekat dalam market. So kita tengok kat sini, fungsi dia adalah pertama dia, breakout support resistance akan mengeluarkan signal awal perubahan ataupun continuation trend market. Yang kedua pula, breakout support and resistance akan menyebabkan direction market ni lebih jelas. Maksudnya kalau lah dalam keadaan sideways, kau tak tahu dia nak pergi atas ke, dia nak turun bawah ke. Once dia dapat breakout salah satu resistance ataupun support, maksudnya dia ada potensi untuk continue dia movement. Okay, contohlah price daripada atas dia turun kat bawah, kemudian dia sideways. Jadi sideways macam ni kan. Okay, lepas tu kita tak tahu dia sideways dia nak, sama ada dia nak continue turun ataupun dia nak patah balik ke atas, dia nak buat reversal. Tapi tengok-tengok dia turun bawah. So bila dia turun bawah, dia dah break level support ni, dia ada potensi untuk turun ke bawah lagi. Yang ketiga pula adalah penanda aras TP, SL dan juga entry point. Kadang bila price dah break ni, kita boleh entry untuk sell. Sebab apa? Dia dah break kan. So kita target price untuk turun lagi. And kita pun tunggulah dia pull back. Dia pull back, kita pun entry sell kat sini. So ini adalah entry point kita untuk kita sell. Target TP tu terserah. Selalunya orang akan letak SL atas daripada level resistance lah, dekat sini. Dan TP dekat nearest support, which is dekat sini. So itulah dia fungsi yang ketiga. Contoh dekat gambar ni kan, aku just ulang balik je lah kan. Okay, price daripada atas dia turun kat bawah, kemudian dia sideways. Di sideways dia membentuk satu level resistance di atas dan satu level support di bawah. Kemudian price pun breakout level support. So dia pull back balik dekat level support yang dia breakout tadi, kita pun sell. So kita sell, target TP dekat support yang terdekat, SL dekat atas resistance. Okay, ini adalah kita punya entry point. Jadi sekarang ni aku dah buka satu platform iaitu TradingView, di mana kita akan mencari dekat manakah yang dimasukkan dengan support dan dekat manakah yang dimasukkan dengan resistance. So yang pertama sekali, kalau kita ingat balik kita punya nota, support ni dia duduk kat bawah, resistance ni dia duduk kat atas. So bentuk dia adalah V dan juga V terbalik. Macam mana kita nak tengok tukar daripada candlestick ni menjadi line chart? Jadi kita akan nampak beberapa V yang terbalik dan juga V yang betul. So kat sini aku boleh marking. Korang tengok daripada sini kat bawah ni pun ada, kita ada satu support. So next kita ada lagi support. Next kita ada lagi kat sini support. Kita ada lagi V yang terbalik kat sini. Ni area dia lah. Kat sini kita ada resistance. Atas, yang atas ni semua resistance guys. Resistance. Korang boleh tengok V yang terbalik lagi. Mana V terbalik? Okay, ni V terbalik. Resistance. Okay, ini adalah V. Ini adalah V terbalik. So ini adalah V terbalik. So ini adalah support. Okay, so bila kita dah buat benda-benda macam ni, apa yang kita boleh buat adalah kita tukar kepada candlestick. Macam mana kita nak kenal dia dalam bentuk candlestick? Okay, now aku dah tukar dia kepada bentuk candlestick, di mana kita boleh tengok yang price ni apabila dia break sesuatu resistance ataupun support, apakah yang dia akan buat. Okay, contoh dekat sini kita ada satu level resistance kan, yang aku belum marking tadi. Okay, so ini adalah satu level resistance. Apabila price sampai saja dia breakout level resistance ni, dia terus naik ke atas. Maksudnya ada confirmation dekat situ untuk price meneruskan kenaikan. Apa jadi kalau dia break support? Kat sini ada satu support, di mana price datang je, dia break support, dia terus turun. Dia terus turun. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua pula, macam aku cakap tadi, break sesuatu support and resistance akan menunjukkan signal awal perubahan ataupun continuation trend. So contohlah daripada sini tadi, kat sini kita ada satu resistance kan. So daripada sini price dia main ranging ataupun di sideways tau. Dia ranging kan sideways kat sini. Kat sini pun kita ada level support. So maksudnya
Okay, aku delete dulu yang ni. Okay, so maksudnya dia main ranging, maksudnya price berada dalam area yang sama. Kalau dia naik pun naik kat situ je, kalau dia turun pun tak jauh, dia turun area tu juga, dekat support before. Kalau dia naik pun dekat resistance before. So apa yang akan jadi kalau dia dapat break level tu? Contoh macam ni, dia buat ranging, tiba-tiba dia dapat break resistance. So once dia dapat break resistance, price ada potensi untuk teruskan kenaikan. So dekat sini yes, dia teruskan kenaikan. Tapi ada juga orang tanya aku, nak tengok support resistance ni dekat time frame H4 je ke? Okey, sini aku tunjuk kat korang, dekat semua time frame ada support resistance. Sekarang kita masih lagi berada dalam chart gold, and sekarang aku dah tukar kepada time frame 5 minit ataupun M5. Kita boleh tengok kat sini ada banyak support dan juga resistance. So aku tandakan dulu, dekat sini kita ada satu support, di depan dia lagi ada satu lagi support, di depan dia sini ada lagi satu support, di depan ni lagi ada satu lagi support, di depan dia ada lagi satu support. Resistance macam aku cakap dia duduk belah atas kan. So yang ini adalah resistance, di depan dia ada lagi resistance, dekat depan dia ada lagi resistance, dekat depan dia lagi ada lagi resistance. Dekat belakang ni aku lupa nak tanda tadi, bagi korang jelas lagi. Okay, kat belakang ni kita ada satu support, sini kita ada resistance. Okay baik, so pattern macam ni dia berbentuk uptrend. Apakah yang dimaksudkan dengan uptrend? Next video nanti aku akan explain berkenaan dengan market structure, di mana price sentiasa buat new high dan buat higher low. So market akan berada dalam keadaan uptrend. Okay, so kat M5 ni kita boleh tengok yang price sentiasa membuat new high ataupun new resistance lah. Now aku akan tarik satu resistance starting daripada sini, di mana kita boleh tengok the moment price ni resistance kan, dia turun, dia buat support kat sini, dia naik. Okay, dia naik, buat new high kat sini, dia turun, retrace balik, tak sampai pun level support before, dia naik, dia break lagi resistance kat sini, dia pun turun, tak sampai pun level support before, dia naik, dia break lagi. So dia buat new high, dia turun, tak sampai support before, dia naik, dia break lagi. Okay, dia break lagi dekat sini. Okay, dia break lagi dekat situ. So dia turun, tak sampai level support before, dia naik lagi dan break resistance, membuat resistance yang baru. So inilah yang aku katakan, bila price break resistance, dia ada potensi untuk teruskan kenaikan. So ini ada kaitan dalam market structure, which is aku akan explain di next video berkenaan dengan structure market, apakah yang dimasukkan dengan structure market dan soal lah. So sebelum korang nak tengok video tu, make sure korang fahamkan dulu support dan juga resistance ni apa. Okay, so guys, aku rasa itu sahaja video untuk kali ni berkenaan dengan support dan resistance. Support dan resistance ni bagi aku dia adalah topik yang sangat-sangat penting, disebabkan permulaan semua trading bermula dengan support dan juga resistance. Kau nak tahu sesebuah harga tu dia nak naik ke nak turun, dia berkait dengan support dan resistance juga. Structure market tu akan menjadi uptrend berkait dengan support dan resistance juga. Market bila sampai dekat support, dia buat rejection, dia patah balik ke atas, berkaitan dengan support dan resistance juga. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, comment dan share dekat kawan-kawan korang, supaya mereka pun dapat belajar sekali. And jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. And paling penting sekali, on notification kalau aku ada post next video. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.